Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, sihat ke semua tu? Sehat, Alhamdulillah, sihat, cikgu. Alhamdulillah. Semua dah makan ke? Dah. Oh yang belum tu nanti makan lah. Okey. Okey, cikgu. Okey, hari ni jap cikgu share slide cikgu ya. Nampak tak? Nampak, cikgu. Okey. Nampak? Okey, kat sini ada dua gambar kan? Okey, cikgu nak semua orang teliti gambar satu dan gambar dua ni. Okey, dalam gambar satu ni ada apa? Ada nasi. Yes, nasi. Sayur. Okey, bagus. Okey, bagus. Ada buah. Okey, gambar yang sebelah ni pula ada apa? Ada nasi Nasi juga. lemak. Nasi. Okey, ada nasi lemak lagi, ada Timun. ada timun, ada ayam, ada telur, ada kacang, ada ikan bilis. Okey, bagus. Okey, agak-agak apa kita nak belajar hari ni? Siapa tahu? Kita nak belajar tentang topik apa? Tentang Pemakan nutrisi. nutrisi. Okey, betul, nutrisi. Kita akan belajar tentang bab 3 nutrisi, subtopik 31 kelas makanan. Okey. Okey, sebelum kita mula pembelajaran kita hari ni, cikgu nak share satu video. Sekejap. Okey, video ni. Apakah 7 gelas makanan? 7 gelas makanan terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas dan air. Kita lihat yang pertama iaitu karbohidrat. Ia berfungsi memberi tenaga. Kedua, protein berfungsi untuk pembesaran. Ketiga, lemak berfungsi untuk memanaskan badan. Manakala mineral adalah untuk menjaga kesihatan. Sama seperti mineral, vitamin juga adalah untuk menjaga kesihatan. Pelawas adalah berfungsi untuk mencegah sembelit, manakala air pula adalah untuk mengawal suhu badan. Kita sebagai manusia perlukan ketujuh gelas makanan ini. Apabila kita mendapat gelas makanan ini, maka kita akan menjadi kekal sihat. Ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Siapa boleh tolong bacakan objektif pembelajaran kita hari ini? Aina boleh membacakan? Boleh. Murid dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan. Okey, lagi. Murid dapat menyatakan jenis-jenis kelas makanan dan fungsinya. Murid dapat menjelaskan contoh-contoh makanan dalam jenis-jenis kelas makanan yang betul. Okey, bagus. Terima kasih Aina. Okey, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini iaitu kelas makanan. Okey. Kelas makanan ini terbahagi kepada 7 kelas makanan utama. Okey, setiap 7 kelas makanan ni mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Okey. Apa 7 kelas makanan utama tu? Okey, yang pertama adalah karbohidrat. Yang kedua adalah protein. Yang ketiga adalah lemak. Yang keempat adalah vitamin. Yang kelima adalah mineral. Yang keenam adalah pelawas. Dan yang ketujuh adalah air. Okey. Okay, kita masuk ke kelas makanan yang utama. Yang pertama iaitu karbohidrat. Okey ke semua? Okey, cikgu. Okey. Apa karbohidrat ni? Okey, karbohidrat ni adalah sejenis sebatang organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, kalau tengok kat gambar sebelah ni, ini adalah
struktur molekul karbohidrat. Kita boleh tengok kat sini ada hidrogen, oksigen dan juga karbon. Okey, apakah fungsi karbohidrat ni? Okey, karbohidrat berfungsi untuk membekalkan tenaga yang banyak. Okey, contoh-contoh karbohidrat adalah kanji, glikogen dan juga selulosa. Okey, kita memerlukan karbohidrat ni untuk membekalkan tenaga yang banyak, sebab tu kita digalakkan untuk mengambil sedikit karbohidrat ketika kita bersarapan supaya kita ada tenaga nak melakukan pekerjaan seharian rutin harian kita, macam bekerja ke, belajar ke, bersukan ke. Okey, kanji tu apa? Okey, kanji tu adalah makanan simpanan dalam tumbuhan. Okey, glikogen tu pula apa? Makanan simpanan yang ada dalam haiwan. Okey, yang seterusnya adalah selulosa. Selulosa adalah karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Okey, ni adalah sel tumbuhan. Okey, selulosa inilah yang membentuk dinding sel tumbuhan tersebut. Okey, jelas ke tentang karbohidrat ni? Jelas cikgu. Jelas. Okey, bagus. Okey, ni adalah contoh sumber karbohidrat. Apakah contoh sumber karbohidrat yang awak semua nampak dalam gambar ni? Nasi. Okey, lagi. Roti. Okey. Okey, bagus. Terima kasih. Nasi, kentang, roti, pasta semua dah ada contoh sumber karbohidrat. Okey. Seterusnya kita masuk ke kelas makanan utama yang seterusnya, iaitu protein. Okey. Apa tu protein? Protein adalah bahan makanan yang mengandungi unsur karbon. Tengok kat gambar sebelah ni ada karbon, oksigen, hidrogen dan dia ada satu lagi unsur iaitu nitrogen. Okey. Protein ni bila kita makan dia akan dicernakan kepada unit asasnya iaitu asid amino. Sama macam makanan yang kita blender dia akan jadi kecil kan. Sama macam protein ni bila kita makan dia akan cerna kepada unit yang paling kecil, paling asas iaitu asid amino. Okey. Fungsi protein ni adalah untuk pertumbuhan dan pembaikan tisu-tisu badan yang rosak. Kalau macam tangan kita luka ke apa ke, nanti protein inilah yang akan membaiki tisu-tisu badan kita dan juga akan menggantikan sel-sel kita yang telah mati. Sel-sel badan kita ni dia ada jangka hayat dia sampai satu masa dia akan mati. Jadi protein inilah yang akan menggantikan sel-sel yang telah mati. Okey, seterusnya protein juga berfungsi untuk mensintesis enzim, hormon dan juga antibodi. Okey, mensintesis tu apa maksud dia? Okey, senang faham macam ni. Dia digunakan untuk membina enzim, hormon dan antibodi. Okey, penyakit yang selalunya berkaitan dengan protein ni adalah penyakit kwashiorkor. Kalau macam kita kurang protein di dalam badan kita akan dapat penyakit kwashiorkor. Selalunya terjadi kepada negara-negara miskin yang kekurangan zat protein. Okey. Apakah contoh sumber protein? Siapa boleh bagi tahu? Contoh sumber protein. Ikan. Okey, bagus lagi. Ikan. Ayam. Ayam. Okey, kalau macam karbohidrat tadi lebih kepada makanan ruji. Makanan ruji kita macam nasi ke. Tapi protein ni lebih kepada lauk pauk kita seharian seperti ayam, ikan, daging dan telur tadi. Okey, jelas ke tentang protein semua? Jelas. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kalau jelas kita masuk ke kelas makanan yang seterusnya iaitu lemak. Okey, lemak ni dia mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey, sama macam karbohidrat tadi. Okey, lemak dia terbentuk daripada gliserol dan juga asid lemak. Okey, fungsi lemak ni adalah sebagai satu sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Okey, yang kedua dia dapat membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Okey, macam kalau karbohidrat tadi dia membekalkan tenaga kepada kita banyak kan, tapi lemak ni dia 2 kali ganda membekalkan tenaga yang banyak kepada kita. Okey. Yang seterusnya lemak ni dia melindungi organ badan kita seperti jantung dan juga ginjal. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu apakah contoh sumber lemak? Mentega. Minyak masak cikgu. Minyak kelapa. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, pandai. Okey, ni ada contoh-contoh sumber lemak. Okey, jelas ke tentang lemak tadi? Jelas cikgu. Jelas? Okey, bagus.
Okey, kalau jelas kita masuk ke kelas makanan yang seterusnya iaitu vitamin. Okey. Vitamin ini adalah sebahagian organik yang tidak membekalkan tenaga tetapi diperlukan oleh badan kita dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Okey. Vitamin ni dikelaskan kepada vitamin ini dikelaskan kepada dua kelas iaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Okey. Kat mana kita nak dapatkan vitamin ni? Kita boleh dapat vitamin ni daripada sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan daging. Okey. Disebabkan ada dua kelas vitamin ni, jadi cikgu nak bagi senang ingat, cikgu bagi akronim vitamin larut air ni kita ingat A, B, C. A ni untuk air, B ni B dengan C ni untuk vitamin B dan vitamin C. Okey, jadi nak senang ingat kita ingat A, B, C. Okey, vitamin larut air, vitamin yang terlibat adalah vitamin B dan juga vitamin C. Okey, kalau vitamin larut lemak ni kita ingat adik. Okey, vitamin yang terlibat adalah vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D, E, K ni sahaja yang larut dalam lemak. Okey, faham ke? Faham ke semua? Faham. Okey, bagus. Kalau faham, kita masuk ke jenis sumber kepentingan dan kesan kekurangan vitamin. Okey. Kita tengok satu persatu. Okey. Vitamin A ni sumber dia adalah susu, kuning telur, minyak dan minyak ikan. Okey, kepentingannya adalah untuk membantu penglihatan kita pada waktu malam dan seterusnya dapat memelihara kesihatan kulit kita. Kalau kita kurang vitamin A, kita berpotensi untuk dapat penyakit apa ni? Raba malam dan penyakit kulit. Okey, seterusnya vitamin B. Okey, sumber vitamin B adalah yeast, hati dan juga telur. Okey. Vitamin B ni penting untuk memelihara fungsi sistem saraf dan juga pembentukan sel darah merah kita. Okey, kalau kita kurang vitamin B, kita akan dapat penyakit beri dan juga anemia. Okey, yang seterusnya vitamin C. Sumber vitamin C adalah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, kepentingan vitamin C ni adalah untuk melawan jangkitan penyakit dan juga memelihara kesihatan gusi dan juga mulut. Okey, kalau kita kurang vitamin C, kita berpotensi untuk dapat penyakit scurvy iaitu penyakit apa? Siapa tahu? Penyakit gusi. Okey, penyakit gusi berdarah. Okey, terima kasih. Okey, jelas ke tentang vitamin? Jelas ke? Jelas cikgu. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kalau jelas kita masuk ke kelas makanan pelawas. Okey, pelawas ni pula adalah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Okey, dia terdiri daripada selulosa yang tentang peristalsis. Apa tu peristalsis? Okey, peristalsis adalah pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot di salur pencernaan seperti esophagus, usus kecil dan juga usus besar. Contohnya macam ni. Bila makanan masuk daripada esophagus, masuk ke dalam kita punya perut dan dia akan masuk ke dalam kita punya usus besar, lepas tu dia akan disimpan dalam rektum dan keluar melalui dubur. Okey. Ini adalah contoh pelawas lah, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okay, jelas ke tentang pelawas? Jelas ke tentang pelawas semua? Jelas. Okey, bagus. Terima kasih. Seterusnya. Kita masuk ke kelas makanan mineral. Okey. Mineral adalah bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan kita. Okey. Mineral ni tidak membekalkan tenaga, tapi badan kita memerlukannya dalam kuantiti yang kecil untuk mengawal atur proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Okey, contoh sumber mineral adalah makanan laut dan juga garam. Okey. Kita tengok satu persatu jenis sumber kepentingan dan kesan kekurangan mineral. Okey. Mineral yang pertama adalah kalsium. Sumber kalsium adalah susu, ikan bilis, udang dan juga sayur-sayuran hijau. Okey, kepentingan kalsium adalah untuk membantu pembekuan darah, menguatkan tulang dan gigi dan juga bila kita kurang kalsium ni, kita akan berpotensi untuk dapat penyakit riket dan juga osteoporosis. Okey, riket ni seperti yang kita tahu tadi, yang cikgu dah bagi tahu tadi, penyakit yang di mana kita punya tulang kaki akan bengkok ke dalam ataupun keluar. Okey, osteoporosis ni pula adalah penyakit yang berkaitan dengan tulang belakang kita. Tulang belakang kita tak kuat, jadi kita akan menjadi bongkok macam tu. Okey. Natrium. Natrium ni apa? Okey, natrium ni satu mineral. Sumber natrium adalah garam, daging dan juga telur. Okey. Natrium penting untuk memelihara fungsi sistem saraf kita. Kalau kita kurang natrium, kita akan dapat kekejangan otot. Okey, jelas ke tentang mineral? Jelas cikgu.
Okey, ada Jelas, soalan nak cikgu. tanya tak? Setakat ni tak ada cikgu. Okey, bagus. Okey, kalau macam tu kita masuk ke kelas makanan yang terakhir iaitu air. Okey. Air mengandungi unsur hidrogen dan juga oksigen. Okey, fungsi air ni bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan juga medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Contohnya macam buah tembikai ni, air ni air jus daripada buah-buahan lain dan juga air mineral contohnya. Okey. Okey, tamat. Kita dah belajar dah tentang 7 jenis kelas makanan, fungsi dan juga kepentingan dia. Okey. Jadi sekarang cikgu nak menjalankan aktiviti berkumpulan. Okey, cikgu akan bagi beberapa soalan yang berbeza kepada setiap kumpulan. Okey. Setiap kumpulan akan diberi masa selama 10 minit untuk jawab soalan cikgu bagi tadi. Okey, kamu boleh berbincang bersama kamu dan sesi pembentangan akan dilakukan setelah kamu selesai menjawab soalan tadi. Okey. Okey, dah siap ke semua? Kalau dah siap, kita teruskan dengan sesi pembentangan kumpulan. Okey, cikgu akan panggil beberapa orang wakil kumpulan untuk membentangkan jawapan kamu. Okey? Okey, sekarang kita masuk ke kuis pemahaman. Cikgu nak buat sedikit kuis pemahaman. Okey, kejap. Cikgu share. Okey. Kita mula buat kuis pemahaman. Boleh ke semua? Kita buat sedikit kuis. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, ini kuis je. Cikgu akan sebut nama. Jadi, nama-nama yang cikgu sebut tu bagi jawapan dan cikgu yang akan tekan jawapan kamu. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita mula dengan Hafizah. Boleh Hafizah? Jawab soalan Ya saya satu. cikgu. Okey, kelas makan utama terbahagi kepada berapa Hafizah? 7. 7. Kita tengok betul tak? Okey, betul. Pandai. Yeay. Pandai Hafizah. Okey, yang seterusnya. Soalan yang kedua. Boleh ke cikgu nak minta tolong Amirah? Amirah jawabkan. Boleh cikgu. Okey, apakah fungsi kelas makanan karbohidrat? Memberi tenaga yang banyak cikgu. Ya, okey. Okey, betul. Pandai Amirah. Terima kasih. Okey, yang seterusnya. Okey. Cikgu nak minta tolong Aliyah jawabkan, boleh? Boleh cikgu. Okey, protein mengandungi unsur apa Aliyah? Protein mengandungi unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Betul tak cikgu? Okey. Okey, betul. Pandai Aliyah. Vitamin yang larut lemak, cikgu nak minta tolong Husna jawabkan, boleh? Husna Boleh ada? cikgu. Ada. Okey, apa jawapan Husna? A cikgu, vitamin A, D, E, K. Adik. Adik. Okey, kita tengok betul tak? Okey, betul. Pandai Husna. Terima kasih. Okey, pandai anak murid cikgu. Okey. Okey, jadi kita dah selesai jawab kuis pemahaman. Okey. Okey, pemahaman. Okey, seterusnya kita akan tengok rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Kita dah belajar tentang jenis 7 kelas makanan. Okey, cikgu nak uji sedikit. Kita jawab ramai-ramai lah yang ni. Ni adalah rumusan pembelajaran kita hari ini. Okey. Kelas makanan utama terbahagi kepada berapa tadi? Ada? 7. Ada? Anda ada 7. Okey, yang seterusnya. Nyatakan beberapa nama kelas makanan utama yang daripada 7 tadi. Bagi 3 apa tak apa? Karbohidrat. Protein, Okey, lagi. Lemak. Lagi. Vitamin. Satu lagi. melawar, Okey, lemak. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Pandai. Okey, yang seterusnya. Apakah contoh-contoh kelas makanan protein? Ikan. Kelas makanan protein apakah? Okey, lagi. Ikan lagi. Telur. Boleh. Okey, bagus. Yang seterusnya. Vitamin. Vitamin ada 2. Satu larut air dan satu larut lemak. Okey, vitamin apakah yang larut dalam air? vitamin B dan C. Vitamin. Okey, bagus. Pandai. Betul. Okey, yang seterusnya. Apakah unsur yang terdapat dalam air? Ada hidrogen dan juga
Oksigen. Oksigen. Okey, bagus. Okey. Okey, dengan itu kita telah pun mencapai objektif pembelajaran kita hari ini, iaitu kamu semua dapat menghuraikan dan berkomunikasi dengan cikgu mengenai kelas makanan. Okey, kamu juga dapat menyatakan jenis-jenis kelas makanan dan juga fungsinya tadi, dan juga kamu dapat berjaya dapat mengelaskan contoh-contoh makanan dalam jenis-jenis kelas makanan yang betul. Okey. Dengan itu, jadi tamatlah kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada. Ada cikgu, faham. Ada cikgu. Faham semua? Okey, bagus. Okey, dengan itu tamatlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi nanti. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama Terima kasih, cikgu. Sama.